Oh, hard spike Olivia. Poki lagi. Poki, cut shot, soft spike. 1-2 daripada sisi. Oh. Hi guys, you are watching Bro Coach TV right now. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bersama saya Anwar Anhar di Bro Coach TV. Terima kasih kerana setia menonton Bro Coach TV. Okey, hari ni saya nak buat review mengenai sukan bola tanpa pantai. Baru-baru ni telah berlangsungnya kejohanan bola tanpa pantai antarabangsa, iaitu ABC Continental Cup yang berlangsung di Nakhon Pathom, Thailand pada 18 dan juga 19 Jun 2021. Kejohanan beach volleyball ABC Continental Cup semi-final ini telah disertai oleh beberapa buah negara seperti Filipina, kita ada Japan, kita ada Kazakhstan, kita ada Australia, kita ada lagi New Zealand dan juga Lebanon. Negara-negara ini telah menghantar penyertaan ABC Continental Cup semi-final yang berlangsung di Nakhon Pathom, Thailand. Perlawanan ini dimainkan oleh dua orang pemain daripada Filipina, Cherry and Rondina, dan juga Bernadette Pon, yang lebih dikenali sebagai Si Pon, iaitu pemain bola tanpa pantai yang famous di Filipina. Apa yang menarik mengenai dua orang pemain ini, mereka ini ketinggian lebih kurang 5 kaki 6 inci, 5 kaki 7 inci, lebih kurang dalam 170 hingga 173 saja. Tetapi nak dibandingkan dengan pemain New Zealand yang berketinggian lebih, ada saya rasa Olivia McDonald berketinggian 184 cm, manakala Francisca Kirwan pula berketinggian 178. Tinggi guys, saya pun 180, dia 184. Tanpa membuang masa, saya akan bawakan perlawanan ini secara recorded kepada anda untuk saya react dan bagi sedikit komentari mengenai sukan ini dan bagaimana, ataupun mungkin ada strategi yang saya boleh explain kepada anda, ataupun kita nak lihat bagaimana pasukan Filipina ini dapat menewaskan pasukan New Zealand dan bagaimana mereka bermain. Jom kita saksikan. Guys, sebelum kita mulakan video react ini, apa kata anda tekan butang subscribe di bawah itu dulu. Inilah dia pemain daripada New Zealand, iaitu kalau anda boleh tengok bernombor 1 ini adalah Francisca Kirwan. Francisca Kirwan bernombor 1. Yang baik dimulakan oleh Francisca. Hit. Oh, baik. Dia punya spike yang dilakukan oleh Francisca Kirwan. Kita panggil Francisca je lah. Out. Kesalahan pertama, mistake untuk servis. Kalau misalnya korang bermain beach volleyball ni, servis adalah attack yang pertama sebenarnya. Kalau anda buang servis ni, maka rugilah. Satu lagi shank oleh Francisca, saya rasa. Sisi Ronzina. Mata yang kedua oleh Filipina, sangkut. Juga kesalahan daripada Sisi untuk servis. Olivia. Pon. No block. Peluang kembali untuk pasukan. Kalau kita tengok, nampak itu adalah satu, orang kata, taktik untuk blocker tinggi kan. Pasukan New Zealand mempunyai ketinggian mengatasi pasukan Filipina. Itu dia. Out. Kita masih lagi, kalau misalnya kata peringkat awal ni kita tak dapat tengok strategi apa yang digunakan. Servis oleh pasukan Filipina.
Pon, Bernadette Pon. Sheng lagi. Francisca. Okey, kalau anda dah tahu, okey, yang bernombor 1 ini adalah Sisi Cherry Rodina, atau lebih mesra dipanggil Sisi. Dan juga bernombor 2 adalah Bernadette Pon, yang lebih mesra dipanggil Pon saja. So, dua pasangan ini, okey, lebih mesra dipanggil Pons. Si Pons. Lebih mesra dipanggil si Pons. Pon yang ke-6 oleh Filipin sekarang ni. Servis back to the line, Pons. Receive yang baik. Tengok. Out. Okey, kalau kita tengok New Zealand banyak bermain di sebelah kiri dan kanan. Manakala pasukan Filipin ni, Cherry dan juga Pon ni suka main bahagian tengah. Saya tengok bahagian tengah. Apa yang nampak bukan sebenarnya ini adalah satu taktikal juga, tetapi kekurangan untuk bermain di bahagian tengah ini ruangnya terlalu kecil untuk dibuat pertahanan. Dalam berbanding jika anda bermain di hujung kiri dan juga kanan, peluang untuk membuat pertahanan ni, defend ni, sangat luas sebenarnya kawasan dia. Tengok, masih di tengah. Dalam. Mata oleh pasukan Filipin sekarang ni mendahului dengan 8-4. Pon membuat servis ketika ini. Si yang baik, Olivia. Kalau kita tengok di bahagian net untuk blocking, kelebihan dimiliki oleh pasukan New Zealand kerana contact point yang lebih tinggi daripada Filipin. Peluang, Olivia keluar. So pada awal-awal ni masing-masing membuat, orang kata, cubaan. Masing-masing membuat cubaan bagaimana untuk memudahkan serangan dan membaca pihak-pihak lawan sama ada kuat di bahagian mana ataupun lemah di bahagian mana. Sisi Rodina. So kita nak kat sini untuk membaca serangan-serangan ataupun bagaimana pasukan Filipin dapat memberi saingan yang baik ketika ini walaupun ketinggian membataskan. Sisi Rodina servis 10-5 ketika ini. Receive yang baik. Alright, satu lagi untuk Sisi ni, dia suka main acah-acah. Dia acah nak pergi line tapi dia cover angle. Tak saya anda tengok kejap lagi. Sisi bermain di bahagian defend dan juga attacker, manakala Pon bermain di bahagian blocker dan juga tosser. Tapi kadang-kadang dia tukar kan ni, drop. Receive 1-2. Attack yang baik. Kemudian, no blocker. Okay. The best thing is Cherry ni, Sisi ni, dia rendah je orang dia. Dan bagaimana dia boleh membuat lompatan yang begitu tinggi, lebih kurang juga lompatan ataupun ketinggian kalau diikutkan di paras net tu lebih kurang sama macam Olivia punya spike.
So sekarang ni time untuk 12.5 sekarang ni ketinggalan. Tapi jaga untuk beach volleyball ni, anda tak boleh, kalau misalnya kata dia mendahului tu, tak semestinya dia boleh menang. Tengok pada keadaan, dia bergantung kepada cuaca, bergantung kepada side mana you duduk. Itu juga memberi memberi pemboleh ubah ataupun memberi penyebab sama ada awak menang ataupun satu pasukan tu menang ataupun pasukan tu kalah. Dipanggil semula untuk masuk ke dalam court. Alright, Olivia Kirwan bernombor 1, manakala Francesca Kirwan bernombor 1, manakala Olivia McDonald bernombor 2. Sekarang ni Sisi Rodina buat servis. 1-2. Tak lepas. Sisi Rondina lahir tahun 1996. Birthday dia 4 September 1996. Umur dia berapa? Ketinggian 170 cm. Tak tinggi lah, 170 tak tinggi. Safe. Hand setting baik. Okey. Tadi pon tunjuk 2, pon tunjuk angle, tetapi Sisi pergi angle juga. Blocking yang baik oleh Olivia McDonald. Lahir tahun 1996 juga. 29 bulan 1 1996. Pon. Taktikal yang digunakan oleh pasukan Filipin. Okey, dia bermain di bahagian tengah. Manakala pasukan New Zealand banyak buka kiri dan kanan. Tetapi taktikal yang dimainkan receive depan, hit belakang, belum lagi. Saya tak pernah tengok lagi untuk pasukan Filipin dia buat taktikal ni untuk orang kata menggerakkan blocker dia. Mungkin pada cuaca ataupun mungkin pada dia punya kelebihan ataupun cara untuk mengatasi pasukan New Zealand kali ni. Selain daripada time out yang boleh diminta oleh pasukan masing-masing ataupun pasukan yang bertanding, ada juga time out yang digunakan untuk technical. Kita panggil technical time out lah. Dibagi semula, Filipin sekarang mendahului setengah, 14-7 ketika ni. Pon. 1-2 terus. Tengok, tak saya dia main setengah. Good, nampak. Highline. Okey. Kekurangan dia satu tu je. Dia punya blocking dia rendah. Blocking dia rendah, so macam Olivia tadi boleh makan tepi ataupun side atas tangan sikit je. Highline. Okey, disebabkan dia mempunyai kelebihan daripada segi attack untuk New Zealand, so dia punya defend dia agak kurang sikit. Tunjuk 2 belah kanan, tapi dia bagi ni anyway. Good touch. See? Hitting makan kertas tangan. So untuk beach volleyball, satu touch blocking dikira satu. So maknanya kalau misal kata dah touch untuk blocking, bola nombor 2 receive dan bola nombor 3 kena clear. Highline. Tapi diberi cut shot yang baik oleh Sisi Rodina. Cut shot pocket tu.
Tukar blocking. Sisi blok sekarang ni. Dalam mata ke-10 untuk New Zealand ketika ni. Olivia. Poki baik. Nobody poki depan. Confirm tak dapat. Sisi Rondina, nombor 1. Rondina. Banyak mistake yang dilakukan oleh Filipina, terutama daripada sisi Rondina ni, Cherry Rondina ni. Servis dia kurang baik. Banyak mistake, bukan kurang baik tapi banyak mistake. Banyak out kiri dan kanan, banyak sangkut net. Itu kelemahan dia lah. Tapi untuk kali ni kita tak nampak New Zealand begitu menyelah. Mungkin banyak kesalahan yang dilakukan. Cut shot, baik. So sekarang kalau misal kata hitting, mungkin tak memberi kelebihan kepada Filipina. Filipina banyak memberi highline, cut shot highline, cut shot angle. Nobody. Nampak? Cut shot lagi. See? Alright, dia dah dapat baca rentak ni. Kalau misal kata mereka, Sisi dan juga Pon ni buat hitting ataupun spike, hard spike, mereka tak dapat point. Okay, mungkin kena block dan sebagainya. Tapi kalau main cut shot highline, ada point. Ni 19-11 sekarang ni. Okay, tak jadi, kita tengok sebentar lagi. Peluang untuk defend. Attack. Satu kekurangan. 19-12. Set pertama tidak memberi kelebihan kepada New Zealand. Nobody dapat. Okay, anda boleh tengok tadi macam setting. Okay, Olivia buat defend tapi macam setting. Dia letak dua tangan dan bola rebound. Okay, bukan hand setting. Kita panggil rebound. Tak fall sebenarnya. Peluang untuk Filipina. See? Yang pertama cut, yang kedua cut, yang ketiga dia hit. Alright, tamat set yang pertama yang dimenangi oleh pasukan Filipina, 21-12. Okey, kita akan terus ke set yang kedua ketika ini. Jom. Pemain dipanggil masuk ke gelanggang ketika ini. Sisi ataupun Cherry Rondina, bernombor 1 pasukan Filipina. 1-2. Okay, ini mata pertama untuk New Zealand. Mungkin dah dapat membaca sesuatu daripada game yang pertama tadi. Francesca. Pemain di tengah. Nobody, no block. Jadi kita baca tengok Filipina akan sentiasa bermain di tengah. Kecuali receive ball yang diterima berada di sebelah kiri ataupun sebelah kanan. Out. Nampak guys. Okay, ini banyak kesilapan mistake yang dilakukan oleh pasukan Filipina ketika ini. Olivia. Siang baik. Masih lagi tengah. Cut shot.
Tapi rasanya bila kebiasaan bermain di tengah ni, dia punya peluang tu agak kurang baik. Makan atas tangan lagi. Ini adalah satu kekurangan sebenarnya. Kalau misalnya kata ada pemain-pemain di luar sana yang mempunyai ketinggian yang baik, main beach volleyball. Servis. Okay, mula bermain di sebelah kiri gelanggang. Out ke dalam. Come on, ref. Masuk ke keluar tadi tu? Keluar katanya. Mata untuk New Zealand sekarang ni mendahului dengan mata 4-2. Pon. Right. Bapak dibaca dekat sini. Okey, bila tak ada blocker, ada dua cara. Sama ada you hard hit ataupun pukul secara kuat, ataupun hanya poki di depan net saja ataupun buat cut shot lah. Itu yang dilakukan oleh Sisi dan juga Pon. Mereka tukar-tukar blok untuk Sisi dan juga Pon ni, untuk pasukan Filipin. 1-2 touch. Lima tiga ketika ni. Tak berdaya Pon untuk mengejar rebound blok daripada Sisi tadi. Saya rasa agak panas sekarang ni. Cherry dalam. Hard spike yang dilakukan oleh Bernadette Pon memberikan mata keempat oleh pasukan Filipin sekarang ni. Sisi Rondina sebelah kiri. Masih lagi hit angle oleh Olivia, mendahului mata 6-4 sekarang ni. Taktikal yang macam mana saya tak pasti. Isi baik. Poki 1-2. Sekali lagi. Highline dapat. Rally yang baik. Okey, peluang untuk pasukan. Dapat lagi dia ambil. Oh. Ini adalah rally yang baik kalau anda nak tengok sekarang ni untuk beach volleyball. Rally-rally macam ni lah yang orang kata memberi keseronokan kepada penonton untuk kita tengok game yang rally panjang macam ni lah. Perlu menitik-nitik. Francesca Kirwan. Servis untuk poin ke-7. Rapat. Okey, macam saya beritahu tadi, kelebihan untuk pasukan New Zealand kerana mempunyai ketinggian yang lebih berbanding pasukan Filipin. Servis daripada Francesca. Masih lagi di tengah. Dapat diambil. Oh, okey. Tapi sentuhan keluar oleh Francesca sebentar tadi. Olivia McDonald. Hand setting. Baik. Dalam. Pertukaran gelanggang. Okay, untuk bola tapak pantai ataupun beach volleyball ini, pertukaran gelanggang dilakukan setelah 7 poin. Setiap 7 poin. Out. Oh. Dalam.
Mata untuk pasukan New Zealand sekarang ni mendahului dengan 10-5. Alam. Servis oleh Sisi Ronina sekarang ni 6-10. Dapat. Tak berapa kemas blocking yang dilakukan oleh Pond. Memberi peluang kepada New Zealand tadi untuk membuat hard spike dan rebound out. Pond. Oh, out. Jelas, tapi pengadil memberikan keputusan ikut judge line judges sebenarnya. Out. Buang macam tu je guys. Pond servis sekarang ni. Jauh. Clear yang baik. Oh. Nasib menyebelahi Olivia kerana clearance yang dibuat sangkut dekat net sikit dan kemudian masuk di gelanggang pasukan Filipin. Cut shot. Poki yang dilakukan di depan net memberikan kelebihan kepada pasukan Filipin untuk mendapatkan poin yang ke-8. Time out diminta oleh pasukan New Zealand. Sangat panas sekarang ni guys, serius guys, memang panas. Saya rasa suhu di Nakhopathom ketika ini mencecah 42, 43 darjah Celsius yang memberikan panas dia. Okay, kita boleh nampak apa ni bayang-bayang ni. Okay, bayang-bayang di court, bayang-bayang di di gelanggang ni. Matahari memang betul-betul atas kepala ni. Serius guys, panas ni. So bukan sahaja bukan saja halangan daripada segi perlawanan, keletihan dan juga gelanggang yang besar, tapi faktor cuaca, angin dan sebagainya. Anda boleh tengok juga sekitar pokok-pokok itu pokok bergoyang dengan agak kuat, memberikan tekanan kepada setiap pasukan. Bukan sahaja perlu menghadapi pihak lawan, tapi perlu juga menghadapi faktor cuaca dan faktor persekitaran. Servis oleh Sisi. Baik. Hand setting yang dia buat rapat dengan net. Tak dapat diselamatkan. Tapi kalau nak ikutkan tadi untuk receive yang rebound macam tu, sepatutnya mungkin Sisi boleh buat satu cross dan capai bola tersebut. One cross leg. Masih lagi bermain di tengah. Out. Mata untuk pasukan New Zealand sekarang ni 15-9. Setelah memenangi set pertama pasukan Filipin tadi, sekarang ni 15-9 mendahului pasukan New Zealand ketika ni. Hit. Baik. What? Serius guys. Sisi mempunyai jumping yang sangat baik dan hitting yang padu untuk saiz seperti dia.
170 je. Rapat dengan net. Tapi itu kelebihan. Kelebihan untuk player yang tinggi menentang pasukan yang kurang tinggi. 50-50 dekat net, confirm. Acup orang cakap. Out. Tak sepatutnya kesalahan-kesalahan seperti servis macam ni dilakukan pada saat-saat getir macam ni. Memang New Zealand mendahului 4 mata ketika ni. Oh, blok yang baik dari Pon, Bernadette Pon. Walaupun saya rasa hanya lepas ni saja, tapi saya rasa contact point untuk New Zealand dah semakin rendah ketika ini pada set yang kedua ni. Walaupun mendahului dengan mata 16-12 ketika ini. Servis daripada sisi Rondina. One two cut shot. One two cut shot depan net. Oh, Negeri Sembilan cakap terbaik. One two cut shot depan net. Tapi mungkin kita nampak tactical yang dibuat oleh pasukan New Zealand ni setelah tewas pada set yang pertama tadi. Block. Dapat diblok oleh Olivia tadi. Olivia Sisi buat hard spike. Dapat diblok macam hentam dinding. Poki baik. Tapi tak dapat diselamatkan oleh Olivia. Bernadette Pon. Servis yang ke-13. Dapat kali ni. Serangan. Angle. Cut shot yang diberikan oleh Sisi. Memberikan mata yang ke-14. Sangat baik keputusan yang dibuat oleh Sisi setelah satu rally yang dikembalikan. Oh. Mata lagi untuk Filipin. Hanya tinggal 3 mata untuk time out diminta oleh Olivia. Right. Okay. So untuk set yang kedua ni, walaupun New Zealand mendahului tetapi mereka juga terpaksa membuat pelbagai strategi ataupun membuat pelbagai cara untuk mendapatkan mata menandingi pasukan Filipin. Waktu time out juga adalah waktu untuk technical mengemas kini. Mengemas kini ke? Pasir-pasir tu kita panggil. Kalau misal kata ada term-term yang digunakan untuk technical ni, anda boleh tuliskan di ruangan komen. Apakah term yang dilakukan ketika time out ni untuk untuk tolak pasir tu, apa nama dia? Servis oleh Pon. Hard spike. Hanya dapat tersentuh sikit saja oleh Sisi daripada Filipin. Olivia. Bermain di sebelah kiri. Rebound. Bukannya setting, rebound saja. Okey. Mungkin anda nampak lepas, tetapi dia just letak saja dan bola tu rebound.
tangan. Bukannya apa ni, bukannya dia set bola tu. Alright. Bukan untuk komen apa ni, untuk pengadilan mutu pengadilan di Malaysia, tetapi kebanyakan pengadil di Malaysia yang bertahap di state ni mengatakan itu adalah foul, tapi tak sebenarnya. Spike oleh Pon, mata ke-16 ketika ini, tetapi mata yang terakhir untuk set kedua ni untuk pasukan New Zealand. Cherry servis. Oh! Kesilapan yang dibuat oleh Olivia Sheng. Sisi servis mata ke-17. And setting Olivia. Mata penamat untuk set yang kedua ni, 21-17. 21-17. Kita akan menonton sebentar lagi set yang keรถชนเสาไฟฟ้าต้องปลอดภัยไว้ก่อนโทร1669และ1129แล้วรอเซฟสุดไฟไหม้รถให้ออกมาห้ามสัมผัสรถกับพื้นขาต้องถูพื้นพร้อมกันกระโดดออกมาให้พ้นระยะ10 เมตรด้วยความหวังดีจาก PEA. Alright, kita akan saksikan selepas ini set yang ketiga. Perlawanan di antara New Zealand menentang Filipin. Pengadil telah pun memanggil masuk ketika ini pemain daripada New Zealand dan juga Filipin. Kita bagi gambaran. Alright, okay. Inilah dia pemain daripada New Zealand. Servis pertama daripada Francisca. Okay, untuk set yang ketiga ini hanya membutuhkan 15 poin saja dan setiap 5 poin akan ditukar. Nobody. Ini adalah detik-detik getir. Detik-detik getir yang akan dialami oleh penonton-penonton, peminat-peminat bola tapak pantai ataupun beach volleyball di Filipin terutamanya. Nobody. Angle Halspike. Dapat ambil. Nobody. Halspike Olivia. Dapat poin yang kedua oleh New Zealand. Semakin rancak, saya semakin excited dekat sini. Olivia servis. Out. Okay, kita boleh lihat dekat sini betapa panasnya. Sangat panas guys, serius. Mata untuk pasukan Filipin 2-1. Dapat. Mata untuk pasukan New Zealand pula 2 sama ketika ni. Francisca. Tossing di tengah. Poki yang baik oleh Pon. Kita dapat baca dekat sini. Player ataupun pasukan Filipin ini bermain di bahagian tengah. Banyak bermain di bahagian tengah. Dia akan hantar bola tu di tengah dan return back untuk attacking di bahagian tengah sahaja. Dan ada beberapa kali saja diberi peluang untuk attack di sebelah kiri ataupun di sebelah kanan. Servis yang baik oleh Sisi. Sheng terus out. Poin lagi untuk Filipin. 4-2 ketika ini.
memberikan arahan kepada Pon untuk membuat blocking. Dapat dengan net, tapi tak dapat diblok dengan baik oleh Pon. Sentuhan keluar ataupun touch out dilakukan oleh Pon ketika ini. Olivia McDonald sangkut. Pon akan servis bernombor 2 pasukan Filipin. Baik. Hand setting Olivia. Oh. Tak dapat membuat debakan. Ini saya cakap debakan ke? Empat lima. Dalam sangat. Bahaya macam tu. Okey, bagi pemain-pemain yang ketinggian hanya 170-173 ni memberi tossing ataupun bump set yang kedudukan rapat dengan net. Kita bermain dengan player yang tinggi yang mungkin mempunyai kelebihan untuk mencapai bola tersebut. Tetapi kalau misalnya kata untuk beach volleyball ni, anda tak boleh mengunjukkan hujung. Tip jari ni tidak boleh digunakan. Hanya boleh membengkokkan, menumbuk ataupun menggunakan hujung di bahagian ini saja untuk membuat clearance ataupun membuat serangan. Sisi Poki lagi. Okey. Ini apa yang telah saya rasa pasukan Filipin nampak kat sini. Kelemahan pasukan New Zealand ni. Poin lagi 7-4 ketika ni. Drop dapat diambil oleh Sisi. Sekarang Poki cut shot soft spike. Okay, Poki cut shot soft spike. Lepas ni you tengok Sheng. Alright, okay. 1-2 daripada Sisi. Peluang. Okay, rally macam ni bila ada peluang untuk Sisi buat 1-2, Sisi akan buat serangan. Tapi dapat dibaca pada awalnya tadi, Olivia dan juga Francisca tidak memberi servis kepada Sisi. Kerana mereka tahu untuk attacking Sisi mempunyai banyak kelebihan. Kerana mempunyai lompatan yang tinggi dan pukulan yang kuat. Selain daripada itu, dia juga bijak meletakkan bola-bola tersebut di tempat-tempat seperti pocket, highline ataupun di penjuru untuk angle juga. So, sekarang ni 9-4, Filipin mendahului dengan 9-4 ketika ni. Mendebarkan Poki 1-2 oleh pasukan New Zealand. Saya rasa di bahagian baik dapat 50 hit. Baik. Memang tak dapat buat apa. Serius guys, kalau macam tu mungkin dapat menadah sajalah. Sama ada dia buat hard spike ataupun Poki saja di depan net. Si Rodina dapat dikembalikan. Okey. Kurang baik untuk return yang diberikan oleh Francisca sebentar tadi. Pertukaran gelanggang ketika ini pada set yang ketiga hanya lagi 5 poin
untuk pasukan Filipin memenangi set ini dan juga memenangi perlawanan ini. Hand setting. Poki lagi oleh Francesca. Tak tercapai oleh Pon. Enam 10 ketika ini. Sisi. Rebound. Touch out yang dilakukan oleh Olivia sebentar saja lagi. Sebentar tadi. So sekarang ni Sisi membuat servis mata ke-11. Hanya lagi 4 poin. Mendahului yang jauh. Hand setting. High spike. Out. Tak. Tiada sentuhan. Mata untuk pasukan New Zealand. Saya pasti tadi adalah sentuhan daripada Pon. See? Sisi semakin berbisa ketika ni. Apa saja bola yang naik akan direjam. Terlalu jauh. Mistake yang dilakukan oleh Olivia sebentar tadi. Sheng. First ball dia. Okay, bila beach volleyball player kata Sheng tu bermaksud kalau dekat Malaysia kita panggil pancut lah. First ball pancut. Okay, tidak menepati direction yang sepatutnya dihantar oleh seorang pemain. Dapat diblok. Sekali lagi. Dapat. Okey. Kali ini return yang dapat diberikan tetapi tidak dapat diselamatkan oleh Pon. Servis Francesca. Return lagi. Dapat. Relax saja. Oh, tinggi, jauh ke baseline. Mata terakhir oleh pasukan Filipin. Ketika ini 14-8. Go Filipin, go. Kesalahan yang biasa dilakukan oleh Sisi. Bola sangkut. Serangan yang terakhir dalam. Highline yang diberikan. Itulah dia kemenangan pasukan Filipin. Dengan sangat baik. Okey, itulah dia pertandingan antara New Zealand dan juga Filipin. Alright, itulah dia perlawanan antara New Zealand dan juga Filipin yang dimenangi oleh pasukan Filipin 2-1. Kalau misal kata anda boleh tengok perlawanan ini tadi, pasukan Filipin sebenarnya kalau di atas paper banyak kekurangan dia daripada segi ketinggian, dari segi poin yang dipungut sebelum ni. Tetapi walaupun mempunyai kekurangan ini, pasukan Filipin ini mampu menewaskan pasukan New Zealand walaupun bersusah payah sehingga set yang ketiga. Kita dapat kaji sedikit daripada segi strategi Filipin dan juga New Zealand. Pasukan Filipin banyak membuat serangan di bahagian tengah, manakala serangan yang dibuat di bahagian kiri dan kanan oleh pasukan New Zealand pula. Daripada segi kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh pasukan Filipin, daripada segi servis terutamanya, Sisi Rodina banyak melakukan kesalahan-kesalahan servis
banyak yang dilakukan servis tak masuk, out dan sebagainya. Itu saja yang saya dapat kongsikan bersama anda ketika ini. Saya akan kongsikan perlawanan-perlawanan beach volleyball yang lain pada masa yang akan datang. Jangan lupa untuk subscribe channel Bro Coach TV untuk konten-konten yang lebih menarik di masa yang akan datang. Dan terima kasih kerana menonton sehingga habis siaran ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye.